Isu banjir lumpur di Cameron Highlands menarik perhatian Dewan dalam sesi jawab lisan pagi tadi. Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar Datuk Seri G. Palanivel berkata, pembangunan di kawasan tanah tinggi adalah di tahap pemantauan secara berterusan. Ini termasuk memastikan kesiapsiagaan menangani banjir di kawasan itu berada pada tahap yang optimum. Butirannya bersama wartawan Margaret Gambang di Parlimen. Margaret, teruskan dengan laporan Dewan Rakyat. Sekali lagi jelasnya kerajaan sedang merangka langkah pencegahan holistik bagi jangka masa panjang dalam menangani masalah banjir di kawasan berisiko dan antaranya adalah menghadkan penerokaan tanah dan membuat permohonan bagi pembinaan projek tebatan banjir Sungai Bertam dan Sungai Ringlet serta cadangan pemakaian sistem penuaian air hujan bagi kegunaan pertanian dan juga harian. Datuk Seri G. Palanivel juga memaklumkan dalam kes banjir lumpur di Cameron Highlands tahun lalu, hujan sederhana lebat berpanjangan, pemendapan keladak tinggi bagi ditakungan empangan hidroelektrik TNB Sultan Abu Bakar serta peningkatan secara drastik pembangunan pertanian dengan penggunaan struktur perlindungan hujan SPH dikenal pasti sebagai punca banjir. Kita luluskan 40 juta untuk bina tebing di Sungai Bertam dan juga 58 juta untuk bina di Ringlet. Dan sebab itu kita akan bermula menanam pokok sehingga sekarang sudah menanam 6,000 pokok dan kita juga akan tanam rumput-rumput di semua tempat di Cameron Highlands. Baik, dalam perkembangan lain, isu tiada data rasmi dikeluarkan bagi hasil pelaksanaan peperiksaan tingkatan 3 yang pertama kali dilaksanakan pada tahun lepas juga dibangkitkan dalam sesi jawab lisan. Dan menjelaskan perkara itu, Timbalan Menteri Pendidikan P. Kamalananda berkata setiap penilaian dibuat berdasarkan sekolah masing-masing, iaitu aspek pentaksiran kemahiran berfikir aras tinggi yang telah digunakan bagi memberi kepercayaan kepada guru sekolah masing-masing untuk menyemak pembarkahan kertas peperiksaan murid. Selain daripada itu, justru timbul juga isu pihak kementerian tidak mengeluarkan data rasmi bagi peperiksaan PT3. Kementerian Pendidikan juga tidak tergesa-gesa dalam melaksanakan PT3. Ini kerana kumpulan pelajar pertama yang menduduki PT3 ini pada tahun lepas telah pun bersedia dan didedahkan dengan konsep baharu itu sejak tahun 2012, iaitu semasa mereka di tingkatan 1. Bentuk peperiksaan PT3 dan PMR adalah berbeza. Oleh itu, data PT3 2014 perlu dilihat sebagai data baru dan tidak wajar dibandingkan dengan data PMR sebelum ini. Prestasi item kemahiran berfikir aras tinggi ataupun KEBAT dalam kertas peperiksaan PT3 juga telah diteliti dan penambahbaikan akan dilakukan terhadap persembahan item yang melibatkan penggunaan stimulus secara ekstensif dalam konteks baharu dan menjana kemahiran inference dan penakulan kritikal. Baik, seramai 453,413 pelajar menduduki PT3 pada tahun 2014 dan hasilnya 99% pelajar dan ibu bapa berpuas hati dengan sistem pemarkahan yang diberikan oleh guru masing-masing. Bagaimanapun, kementerian akan meneliti, memperhalusi dan juga memperkemaskan lagi pelaksanaan PT3 pada tahun ini. Sebanyak 73 sesi soalan bagi sesi soal jawab lisan telah pun diajukan pada hari ini oleh ahli-ahli yang berhormat dan 9 soalan kesemuanya telah pun selesai dijawab pada jam 11.30 pagi tadi, yang mana kami akan bawakan kepada anda secara penuh laporan mengenai sesi sidang Dewan Rakyat untuk mesyuarat pertama penggal ketiga Parlimen ke-13 hari ini menerusi Nasional 5, Nasional 8 dan juga menerusi Parlimen 13 yang bersiaran pada jam 10.30 malam di TV1, dan anda juga boleh saksikan sesi perbahasan yang berlangsung pada sebelah petang nanti pada jam 2.30 petang di mana Dewan akan kembali bersidang untuk sesi jawapan daripada menteri-menteri yang terlibat, dan anda boleh layari rtmparlimen.rtm.gov.my ataupun myclick.rtm.gov.my palang RTM Parlimen ataupun m.rtm.gov.my. Nampaknya sekian saja yang dapat saya bawakan buat masa ini. Kembali bersama dengan Fatil Hidayat. Silakan.